أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dihormati, yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita dalam tafsir Al-Quran Suratul Rahman. Sampai mana ya? Muka surat 15 hari tu. Muka surat 15 bawah tu. Dalam pengajian yang lalu kita telah pun membicarakan apa yang telah disampaikan oleh almarhum Tuan Guru dalam pentafsiran Suratul Rahman ini. Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan menyebut Ar-Rahman, satu patah perkataan sahaja. Dan kita juga telah bincang bahawa dari sudut percakapannya, manusia bukan bercakap dengan sepatah, tapi ada waktu-waktu dan ketikanya dengan sepatah itu dia akan tarik perhatian. Kita ni bercakap mesti bersusun 2-3 patah perkataan. Saya bawa contoh dah hari tu. Kalau kita sebut Tok Imam, orang tak faham. Tapi bila kita sebut Tok Imam nak air, orang pun faham bahawa imam nak air. Sebut Tok Bilal, orang tak faham apa dia Tok Bilal. Tapi bila kita sebut Tok Bilal sangat berani, mana orang faham. Sebab apa sangat berani? Sebab nikah lebih pada satu. Beranilah. Contoh, itu contoh. Begitulah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bawa perkataan sebutir je, Ar-Rahman, Tok Guru sebut dan huraikan. Biasanya orang tak faham, tetapi dengan Allah Ta'ala bawa satu perkataan itu, tujuannya adalah untuk tarik perhatian, untuk orang rasa tersentap. Macam kita terjerempak dengan harimau, contoh yang dibawa oleh Tok Guru. Bila nampak harimau, kita tak sebut harimau dah datang ataupun harimau berjalan. Tak, kita tak cakap macam tu. Bila kita nampak harimau, kita akan sebut harimau, kita berteriak ataupun menjerit harimau. Rumah terbakar, kita sebut api, kita sebut sepatah je api. Bila sebut api, dalam keadaan kita berteriak, menyebabkan orang akan ambil perhatian dan tengok apa benda yang nak disampaikan, dan orang yang reti bahawa api itu sedang membakar dan masing-masing perlu untuk selamatkan diri. Sama juga nampak harimau, sebut sebutir je rimau. Bila sebut rimau, orang pun cari mana rimau, mana rimau. Nampak betul ada depan kita, maka kita pakat untuk selamatkan diri daripada keganasan harimau tersebut. Jadi Allah Ta'ala yang bersifat Rahman itu jugalah dialah yang telah memberikan ataupun membuat semua keperluan manusia yang ada. Keperluan-keperluan kita yang ada ni Allah Ta'ala buat belaka. Sebagaimana kalau kita tengok muka surat yang ke berapa ya? Muka surat yang ke 15 ataupun sebelum daripada itu juga, Tok Guru dia huraikan berkaitan dengan kurniaan-kurniaan Allah yang banyak ini, tanda Allah Ta'ala sangat pemurah kepada kita. Disebut berkaitan dengan durian. Tok Guru sebut dalam durian ada zat bergotu bergoni. Dalam durian tu dia ada macam-macam zat. Ada vitamin B1, B2, B3. Sekarang musim durian tak?
B1, B2, B3, B5, B6, B9, lepas tu ada juga vitamin C. Oh, kita main bedal je, tak tahu pun. Tapi bila kajian dibuat, macam-macam ada. Dalam durian juga mengandungi 65% kandungan air, 26% kandungannya karbohidrat, 4% mengandungi serat, 5% lemak dan 1% protein. Namun kandungan mineral potasium dalam durian dia sangat tinggi dan tidak sesuai bagi mereka yang mengidap ataupun penyakit buah pinggang. Agak kurang sesuai. Dan kalau kita makan 250 gram durian, dia mengandungi lebih kurang 360 kilokalori. Yang 360 kilokalori ini dia adalah sama banyak keperluan makan seharian kita. Kita makan durian 250 gram tu sebenarnya dia dah memenuhi keperluan kalori untuk kita sehari. Haji bedal berapa butir Haji? Makan kadang-kadang tak ingat tu tak. Oh, makan. Oh, kawan-kawan belanja, AJK belanja. Oh, silalah dengan pulut durian lagi apa semua, berapa banyak kalori tu. Jadi semua tu Allah Ta'ala jadikan dan ciptakan, termasuklah udara yang kita bernafas melalui udara ini. Allah Ta'ala buat. Jadi Allah Ta'ala sangat bersifat dengan Rahman, bersifat dengan sangat pemurah. Baik, muka surat yang ke-16 tu disebut qala musannifur rahimahullah, tu sebut perenggan yang kedua. Jadi benda-benda begini bagi orang yang mengaji, bagi orang yang belajar ilmu alam ataupun kedoktoran, menurut mereka kita boleh bernafas kerana Allah Ta'ala buatkan kita lubang hidung yang lengkap dengan saluran pernafasan. Udara yang disedut akan masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan paru-paru berfungsi molek. Jantung kita berdenyut menyebabkan darah kita bergerak ke seluruh badan. Dalam darah ini pula ada oksigen dan sebagainya yang menyebabkan berlaku itu dan ini. Sama ada ilmu kedoktoran, pertanian, ilmu alam ataupun astronomi, semuanya ini boleh digunakan untuk mendakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesiapa pun yang boleh buat barang lagu ni. Tak ada siapa-siapa yang boleh buat kurniaan yang Allah Ta'ala cipta dan bagi kepada kita ni sebagaimana yang Allah Ta'ala dah bagi. Hebat macam mana pun dari sudut keilmuannya, tak kiralah dia tu kerja ataupun pakar dalam bidang pertanian ke, kedoktoran ke, ilmu alam ke, astronomi dan sebagainya, semua yang Allah Ta'ala jadikan itu adalah dikurniakan kepada manusia sebagai nikmat atas dunia ini. Itulah dia sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bawah tu Tok Guru dia ada sebutlah, dia cerita berkaitan dengan kisah Tok Guru pergi ke Kuala Lumpur berjumpa dengan seorang menteri besar yang baru. Waktu tu Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang menjadi menteri besar negeri Selangor lah, mantan menteri besar Selangor. Saya tak ceritalah berkaitan dengan tu ya, sebab Tok Guru cerita berkaitan dengan perjumpaan dia dengan menteri besar Selangor. Kemudian ada cerita dengan jumpa dengan satu orang dan sebagainya. Kita tinggal situ. Kita ambil muka surat yang ke-19. Muka surat yang ke-19. Allah Ta'ala itu bersifat dengan Ar-Rahman. Dialah yang menjadikan lelaki dan perempuan. Mujurlah orang lelaki ni ada dan mujur jugalah orang perempuan ni ada. Allah Ta'ala dengan sifat Rahmannya, Allah Ta'ala jadikan manusia ada laki-laki, ada perempuan. Tambah pula satu lagi, ada khunsa. Dia tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Laki-laki dan juga perempuan. Kemudian ada juga manusia yang jenisnya khunsa. Kalaulah laki-laki dan perempuan itu tak ada ataupun tak ada, bagaimana manusia hendak dilahirkan? Kalaulah laki tak ada, perempuan tak ada. Kalau binatang tak ada jantan, tak ada betina. Betina tak ada, jantan tak ada. Ada tak binatang yang dia tidak ada jantina? Ada tak? Ada tak? Ada? Ke tak ada? Kalaulah manusia ni tak ada jantan, tak ada betina, apa akan berlaku?
Macam mana manusia nak dilahirkan? Akhirnya jadi padang jarak, padang terkukur bumi ini. Salah satu daripada sifat Rahman Allah ialah Allah buatkan manusia ni ada laki-laki dan juga ada perempuan. Walaupun dari sudut kejadian dan juga ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan ni berbeza. Sifat, naluri, kehendak, perangai manusia laki-laki dan perempuan tak serupa, dia tak sama. Orang laki-laki, contoh orang laki-laki, kalau dia pergi satu tempat ataupun dia pergi kenduri, dia tengok orang laki-laki yang ada tu semua pakai songkok belaka. Dia pun pakai songkok, orang laki-laki pun pakai songkok ataupun pakai kopiah. Orang lelaki tu pakai kopiah gitu, dia pun pakai kopiah gitu, kopiah sama belaka. Ada masalah tak? Tak ada tak? Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tapi orang perempuan kadang-kadang dia tak boleh. Orang perempuan dia tak boleh. Semalam saya jumpa yang arif Tuan Halim, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Dia cerita ada kes lelaki suami dengan isteri berbalah. Apa sebab? Sebab dia pergi kenduri, sama-sama pergi kenduri. Dah sampai elok tempat kenduri, parking kereta. Lepas parking kereta, bini tok si tubik kereta. Tak nak tubik kereta. Jomlah dah siapa dah. Bini dia kata tak boleh bang, patah balik. Apa pasal? Abang hilang akal ke? Abang tengok baju hak saya pakai ni sama dengan geng Marhaban. Sebab baju bini dia sama dengan baju geng Marhaban. Bini dia ajak balik nak tukar baju. Apa ada masalah? Pergi je lah. Siapa-siapa dah. Dia kata abang hilang akal ke? Nak suruh saya masuk, lepas tu tengok baju saya serupa dengan geng Marhaban. Dia tak boleh terima. Suami dia pula kata, awak lah hilang akal. Apa masalahnya? Pergi je lah. Ni nak suruh patah balik. Dah bergaduh pula suami isteri. Apa sebab? Sebab baju serupa. Kalau orang lelaki, baju serupa ada masalah tak? Tak ada tak? Rasa tak ada masalah. Apa masalahnya? Kopiah serupa, songkok serupa, tak ada masalah. Tapi orang perempuan dia kadang-kadang dia tak boleh. Jadi ciptaan Allah laki-laki dan perempuan ni dia mungkin ada perbezaan, tapi Allah jadikan manusia ni ada jantan, ada betina, ada laki, ada perempuan. Dengan sebab ada laki-laki dan juga ada perempuan, maka manusia pun berkembang biak. Inilah salah satu daripada sifat Rahman Allah yang Allah buat manusia ni ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi kepada orang yang mengaji, yang belajar ilmu kedoktoran, yang reti hal ehwal tubuh badan, juga yang mengaji ilmu astronomi, pertanian atau apa sahaja ilmu, dia kena sampaikan ilmunya berdasarkan hala tuju untuk bawa manusia supaya gerun, supaya sayang, supaya taat, kerana Allah lah yang telah menjadikan dan menciptakan. Jadi apa-apa pun kita kena ajak manusia supaya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Ar-Rahman. Sangat baik pemurahnya Allah yang telah bagi rezeki dan juga nikmat yang banyak dalam kehidupan kita pada hari ini. Semalam kuliah pasal apa? Pasal korban tak? Pasal korban. Kan? Pasal korban. Kita ni kadang-kadang duk berkira sangat pasal korban. Berkira pasal korban. Apa sebab? Mahal. Sebahagian 800 riyal. Bapak mahal. Gebede. Tahu? Bedil. Faham? Bedil tu maknanya super. Bedil tu senapang. Senapang lah. Ataupun orang Kelantan kalau dia nak kata mahal, dia akan sebut bedil. Mahal, super bedil. Bedil tu senapang lah. Mahal lah benda tu. Nak bagi tahu mahal. Kita berkira 800 satu bahagian pun kita berkira. Kita bayar kereta 1,300 sebulan, tak berkira. Kan? Sebulan bayar 1,300. Tidak berkira. Tapi berkaitan dengan korban, setahun sekali kita berkira. Padahal boleh kalau kita simpan sebulan 50, sebulan 50, setahun dah dapat 600, tambah lagi 200. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita agak berkira dalam perkara yang seumpama tu. Sedangkan nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita sangatlah banyak.
Kelebihan berkorban banyak kan. Setiap titisan darah itu maka dosa kita diampunkan. Banyak mana bulu yang ada pada binatang itu, begitulah kebajikan ataupun ganjaran pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dah seekor lembu banyak mana bulu? Ada orang kira bulu lembu banyak mana? 1, 2, 3, 4. Tak kira tuan-tuan. Banyak nak bagi tahu. Jadi banyaknya kelebihan-kelebihan, tapi kita banyak ambil sambil lewa ataupun tak ambil perhatian. Bila korban? 20 tahun dulu. Itu 20 tahun dulu kira lama sangat lah tuan-tuan. Jadi marilah kita ada semangat untuk melakukan kebaikan dan juga kebajikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi korban berapa ekor unta? Nabi korban. Tak? 100 tak? 100 ekor unta. Kita satu bahagian pun berkira. Pelik kita ni. Kata contohi Nabi, tapi satu bahagian pun duk berkira. Baik. Itu satu daripada pentafsiran Ar-Rahman. Mengikut keadaan ilmu-ilmu yang Tuhan beri kepada kita. Sebab itulah tidak ada sehabuk, tak ada satu pun ilmu orang putih. Inilah dia maksud Ar-Rahman, mengikut keadaan yang kita boleh huraikan berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan sebenarnya tak ada pun ilmu ni mari daripada orang putih maupun ilmu Korea, tak ada. Yang ada hanyalah ilmu Allah Ta'ala belaka. Cuma siapa yang rajin, dia akan memperolehi ilmu tersebut walaupun dia kafir. Ilmu ni mari daripada mana? Daripada Allah. Allah yang kurniakan. Kecerdikan, kepandaian, semua ni Allah yang bagi. Tak ada daripada orang putih ke orang Korea ke apa, tak ada. Daripada orang Jawa, orang Banjar, tak ada. Kecuali kalau dia rajin, dia berusaha, nescaya dia akan beroleh ilmu tersebut walaupun dia tak Islam, walaupun dia kafir. Sebaliknya siapa yang malas, walaupun duduk di Mekah sekalipun, tetapi pemalas, maka dia tetap jahil. Itu saja bendanya. Itu je yang Tok Guru nak bagi tahu ataupun nak huraikan. Itu pertama berkaitan dengan Ar-Rahman. Perkara yang kedua, dalam kalimah Bismillah yang selalu kita sebut ada perkataan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dua perkataan. Perkataan Ar-Rahman, kerangka perkataannya terdiri daripada 3 huruf, iaitu Ra, Ha, Mim. Ar-Rahman itu kerangka dia ataupun kata asalnya dari 3 huruf. Ra, Ha, Mim. 3 huruf. Dan kemudiannya dibentuk menjadi Ar-Rahman. Begitu juga perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahim juga terbentuk daripada Ra, Ha, Mim. 3 huruf tersebut samanya. Kemudian terbentuklah menjadi Ar-Rahim. Kita orang Melayu bubuh makna Ar-Rahman yang amat pemurah. Manakala maksud Ar-Rahim kita letak yang amat kasihan belas. Ar-Rahman orang Melayu letak maksud dia yang amat pemurah. Ar-Rahim maksud dia kita letak yang amat mengasihani, yang amat kasihan belas. Persoalannya, kenapa ada 2 kalimah yang sama pada satu tempat? Kenapa 2 kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ini diletakkan satu tempat? Maknanya digandingkan dua-dua tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, digandingkan dua-dua tersebut, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim di satu tempat. Kedua-duanya adalah rahmat belaka. Kalau kita nak tengok, dua-dua tu membawa maksud yang sama. Ar-Rahman juga membawa maksud rahmat, dan Rahim juga perkataan tulus, sama je. Rahman dan juga Rahim sama je. Cuma diubah suai mengikut keadaan dan tempat. Kepada tuan-tuan yang belajar ilmu al-wad'i, ini adalah ilmu kemahiran meletakkan jenis-jenis perkataan kepada bahagian-bahagian yang tertentu. Seumpamanya kita letakkan fa'il ataupun maf'ul dan sebagainya. Yang ni kalau kita ngaji bahasa lah. Cuma nak sebutnya ialah
perkataan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu kata asalnya daripada 3 huruf. Ra, Ha, Mim. 3 huruf tersebut. Tapi digandingkan, diletakkan dua-dua tersebut bersebelahan antara satu sama lain. Sedangkan dia membawa maksud yang sama, yang serupa. Kalau orang Kelantan kata tulur, serupa tulur je. Serupa tulur, maknanya sama je. Kenapa diletakkan 2 kalimah yang sama pada satu tempat? Jawabnya begini. Jawabnya, alim ulama kita sebut Ar-Rahman adalah sifat amat pemurah Allah setakat di dunia sahaja. Manakala Ar-Rahim adalah sifat amat pemurah Allah di akhirat. Yang ni pun kita banyak dah ngaji, kemudian ustaz-ustaz, guru-guru yang mengajar kita pun dah jelaskan. Kasih sayang Allah, Rahman Allah, Allah Ta'ala bagi di dunia. Semua Allah Ta'ala bagi. Islam tak Islam, kafir, taat, soleh, toleh, yang dosa, maksiat, Allah Ta'ala bagi belaka nikmat atas dunia ini. Adapun Rahim Allah, Allah Ta'ala hanya bagi kepada yang Allah kasih dan juga sayang di hari akhirat. Maknanya Rahim Allah, kasih sayang Allah hanya diperolehi oleh orang-orang yang beriman, yang soleh, yang taat pada Allah. Bila Allah Ta'ala bagi? Di hari akhirat esok-esok. Rahman Allah, Allah Ta'ala bagi semua atas dunia ni, tak kira siapa. Adapun Rahim Allah, Allah Ta'ala kurniakan di hari akhirat. Tujuannya adalah bila kita sebut Bismillah, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita akan ingat selalu, kita akan ingat terus kepada dunia dan akhirat. Kalau kita sebagai orang Islam hanya ingat setakat dunia sahaja, tak ada dosa dan pahala, asalkan sedap, seronok, boleh pitih, sudahlah, itu adalah orang Melayu, bukannya orang Islam. Tok Guru jelaskan pula, tujuan diletakkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim digandingkan dalam perkataan Bismillah yang kita sebut tiap-tiap hari itu. Tujuannya ialah supaya kita semua ni orang Islam, orang yang beriman, bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, tergambar dalam kefahaman kita bahawa kita ni hidup bukan setakat dunia. Sebaliknya, kita akan ada hubung kait dengan hari akhirat. Sebut Bismillahirrahmanirrahim, ya sekarang kita di dunia, tapi lepas dunia kita akan mati, masuk alam barzah. Lepas alam barzah kita akan pindah kepada alam akhirat. Ada kaitan antara dunia dan juga akhirat. Apa benda yang kita buat atas dunia ni ada ambil kira belaka, dosa, pahala dan sebagainya. Bukan setakat fikir setakat dunia saja. Kalau setakat fikir dunia asalkan sedap, seronok, dapat nikmat dunia semata-mata, pitih banyak, belana pitih, itu adalah orang Melayu. Pikiran orang Melayu semata-mata, tidak ada agama. Orang yang ada agama, orang Islam, dia kena fikir dunia sampai akhirat. Yang ni yang Tok Guru nak sampaikan. Orang Melayu dan orang Cina serupa sahaja. Sama-sama tak pakai kerja. Sia-sia belaka. Yang pakai kerjanya, yang berguna ialah orang yang duduk di atas dunia, yang berbekal untuk akhirat. Dia berniaga supaya boleh buat bekal untuk akhirat. Dia beristeri dan berkeluarga pun supaya boleh buat bekal untuk akhirat. Sama ada dia bercedung, cedung ni tanam padi, dan menenggala, bajak tanah, atau menjadi cikgu, pensyarah, toke, ahli koprak dan sebagainya, asalkan benda yang dilakukan atas dunia ini boleh buat bekal untuk akhirat. Inilah dia Rahim Allah yang dia nak. Buat apa-apa atas dunia, fikir akhirat. Kerja apa sekalipun, fikir tentang akhirat. Kahwin lagi, apa-apalah perbuatan yang kita buat, makan, minum, cari rezeki, tanam padi. Orang kota Damansara mana ada tanam padi tak? Mungkin kerja lain. Kalau tanam padi tak duduk sini, duduk di desa-desa, di pendalaman, pergi Sekincan, Sabak Bernam, tempat sawah padi tu. Itu pun orang Sekincan, Sabak Bernam tak buat padi dah lah ni. Upah je, bangla banyak kan. Upah je, tak kira lah apa-apa pun.
Bila dia upah dia jadi toke bendang, toke padi, tak kira lah toke. Walaupun dia toke, apa yang dia buat itu, dia sebagai ahli korporat ke tuan punya tanah, yang sewakan tanah, yang pajak tanah, yang upahkan tanah dia untuk diusahakan dan sebagainya, kena fikir tentang akhirat juga. Bukan sekadar nak untung atas dunia. Sebab tu bila dia jadi toke yang jujur. Ya, dia jadi tuan yang jujur, dia sewa dengan jujur, ataupun dia yang menyewakan, dia menyewakan dengan jujur, dapat hasil keuntungan, dan kemudiannya hasil keuntungan itu disalurkan dan digunakan ke arah yang boleh menjadi bekal di hari akhirat. Sama jugalah tuan-tuan, kerja apa sekalipun pekerjaan yang dibuat, pastikan pekerjaan itu jujur dan boleh menjadi bekal di hari akhirat esok-esok. Sebab itulah perkataan Ar-Rahman beriringan dengan perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahman bahagian urusan di dunia, manakala Ar-Rahim bahagian urusan akhirat. Rahman untuk dunia, Rahim bahagian akhirat. Allah Ta'ala bersifat maha pemurah. Di dunia ini dia tidak pernah pilih bulu dan tidak pilih kasih. Sama ada yang bersemayang atau tak semayang, dua-duanya masih boleh makan. Hari ini Alhamdulillah kita semayang, tapi ada juga orang yang tak semayang, kan? Kerja sampai tak semayang, dua-dua boleh makan tak? Boleh makan. Kadang dia makan banyak pada kita lagi. Kita hak semayang ni makan sikit je, ada penyakit itu, penyakit ini. Oi, dia tak semayang, bapak sihat, boleh berlari ke sana ke sini. Maknanya dia boleh makan banyak pada kita lagi. Nak kira dapat rezeki nikmat lagi banyak berbanding dengan kita. Orang yang seumur hidupnya tak pernah mengucap syahadah, atau yang telah mengucap sejak muda sampai tua, dua-duanya masih boleh makan. Sama je. Itu keadaan di atas dunia. Tapi di akhirat kelak Allah Ta'ala akan pilih-pilih orang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan sebaliknya dikatakan kepada orang-orang yang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini. Hari ini itu hari bila? Hari akhirat esok-esok. Kepada orang-orang yang melakukan mujrim, berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa, daripada bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman. Surah Yasin ayat yang ke-59. Hari ini adalah hari Jumaat dan kebiasaannya kita membaca surah Yasin. Tok Guru sampaikan kuliah ni hari Jumaat. Sebab menjadi kebiasaan di Kelantan dan juga di Terengganu, hari Jumaat ini banyak masjid-masjid ataupun majlis-majlis ilmu diadakan. Sementara pula mereka memang cuti hari Jumaat. Dan kuliah dia ialah kuliah pagi Jumaat. Jadi biasa. Kuliah pagi Jumaat di Terengganu, di Kelantan ni menjadi satu fenomena yang biasa. Bahkan hari Jumaat di Kelantan diisytiharkan sebagai hari ilmu. Maknanya hari Jumaat tu tak sibuk-sibuk apa semua, cuti. Demo memang cuti lah. Cuti hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni lah ada kelas pengajian, kuliah duha, disebut kuliah pagi Jumaat. Termasuklah di Terengganu. Kalau di Terengganu tu saya sempat 7 tahun ngaji kat Terengganu. Tiap-tiap hari Jumaat tu kita sekolah hari Ahad sampai Khamis. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat tu memang cuti. Dan banyaklah orang selalu datang. Malam-malam Jumaat tu banyak tetamu-tetamu daripada luar. Subuh-subuh lagi kebanyakannya bas ekspres banyak berhenti. Dekat depan sekolah saya ngaji itulah. Bas ekspres berhenti. Kemudian sambil-sambil tunggu masuk waktu subuh, dan biasanya mereka akan sembahyang subuh berjemaah ataupun bersama dengan Tok Guru dalam subuh Jumaat. Dia dapat subuh Jumaat. Dan timbul juga waktu itu, waktu saya ngaji itu, saya masuk situ tahun 1990. Ada juga masyarakat yang keliru. Sebab hak mari daripada luar-luar ni dia tak biasa sujud sejadah. Kan? Dia tak biasa sujud sejadah. Timbul isu kadang-kadang ada rombongan dulu gimana pergi Kelantan Terengganu gitu je lah. Walaupun kata mundur lah apa semua, tapi banyak juga rombongan hak mari perginya. Bah berhenti patu semayang subuh kat mana? Dekat situ lah. Semayang subuh
Subuh Jumaat ada sujud sejadah. Hak tak biasa ni, lepas mayang kadang-kadang geger, berapa 3 rakaat, berapa 3 rakaat dia kata. Lepas sujud lepas tu naik, tak ada rukuk-rukuk. Jadi timbul isu waktu tu. Waktu orang belum terdedah lagi. Ramai yang masih belum tahu bahawa waktu subuh ataupun solat subuh itu disunatkan juga ataupun digalakkan membaca surah sajadah, alif lam mim sajadah tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, masyarakat kita dah pun jelek ataupun dah pun erti. Jadi nak ceritanya, Tok Guru sampaikan kuliah ni pada hari Jumaat. Hari ini adalah hari Jumaat, kata Tok Guru. Dan kebiasaannya kita baca surah Yasin. Dalam surah Yasin ada disebutkan ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kamu kena duduk suku, duduk berasingan pada hari ini, hei orang jahat. Pada hari itu, ketika di padang mahsyar, apabila semua manusia dibangunkan dari kubur, akan dibangunkan belaka orang yang sembahyang, orang tak sembahyang, orang jahat, orang kafir, fasik, berfahaman komunis, fahaman nasionalis, semuanya dihidupkan belaka. Dan dalam kalangan orang yang ramai itu, orang yang berjuruh ataupun orang yang baik akan dipanggil dengan soleh, orang-orang yang soleh, dan manakala orang yang jahat dipanggil dengan mujrim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrim, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang jahat, orang-orang mujrim dipanggil mujrimun, orang-orang yang jahat. Duduk suku, duduk berasingan pada hari ini. Sebab apa? Waktu itu ialah di alam akhirat. Dia sudah tidak mendapat rahim Allah. Dia tidak mendapat sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, nikmat, kurniaan Allah yang Allah Taala bagi hari akhirat esok-esok, yang mujrim ini dah tak dapat dah. Dia akan duduk berasingan. Tetapi yang dapatnya siapa? Orang-orang yang beriman. Masa atas dunia dahulu, wahai orang-orang yang jahat, duduk suku, duduk berasingan pada hari ini. Semasa atas dunia dulu, kamu duduk tinggal dalam sebuah rumah, si isteri bersembahyang tapi si suami tak sembahyang. Di dalam sebuah kampung juga ada yang sembahyang, ada yang tak sembahyang. Malah ada yang jahat, yang mencuri dan cokeh. Tapi ada juga yang berjuruh, yang soleh, yang suka menderma dan lain-lain. Di atas dunia dahulu habis bercampur gaul yang jahat dengan yang baik. Pada hari ini, yakni pada hari akhirat, kamu tidak boleh duduk, kamu tidak boleh buat perangai begitu. Kamu kena duduk suku, kena duduk asing. Wahai orang jahat, mana yang tidak bersembahyang serta yang melawan aku dan Nabi Muhammad, pergi denuh, pergi sana. Maknanya hari akhirat esok-esok, siapa yang lawan Allah, yang tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang menjadi penentang kuat kepada agama ini, menentang Allah, menentang Rasul, hari akhirat esok-esok mereka akan dihalau dan diasingkan daripada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Maknanya mereka tidak mendapat kasih sayang dan belas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Tuhan ini baik atas dunia sahaja. Atas dunia ni Allah Taala baik, tak kira bulu dan sebagainya. Supaya hamba sebut tadi, sebagaimana yang Tok Guru dah sebut tadi, sama ada orang yang bersembahyang, mencuri, sak dadah, kaki dadah, ataupun jual orang, semua boleh makan belaka. Ada rumah, boleh pakai kereta belaka. Tapi di hari akhirat kelak, wamtadhu, kamu kena duduk suku, duduk asing. Kamu tidak akan lagi mendapat kurniaan, kasih sayang, belas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, yakni hari kiamat, aku tak pero, aku tak pelihara, aku tak jaga lagi, aku dah tak jamin lagi orang yang jahat. Sudah lama aku memelihara mereka dengan harapan supaya bertaubat, insaf, dengar tazkirah dan sebagainya. Tapi hari ini sudah habis peluang baik yang aku beri kepada mereka. Aku hendak pilih orang-orang yang tertentu sahaja, iaitu mereka yang berbuat baik dengan aku semasa atas dunia dahulu. Hari ini aku layan kamu molek-molek. Siapa yang tidak berbuat baik dengan aku, kini giliran kamu pula kena hukum. Yakni Allah Ta'ala telah bagi harapan kepada orang-orang yang berbuat
kejahatan ataupun mujrim atas dunia dulu, bagi peluang untuk mereka bertaubat, bagi peluang untuk mereka kembali kepada Allah. Tapi sampai kesudah mereka tidak mahu melakukan kebaikan, justru di hari akhirat esok-esok putus dah. Allah Ta'ala tidak lagi memelihara dan tidak memberi kasih sayangnya kepada mereka. Allah Ta'ala hanya bagi kasih sayangnya kepada orang-orang yang melakukan kebaikan atas dunia ini sahaja. Atas dunia Allah Ta'ala bagi semua, tapi di hari akhirat Allah Ta'ala hanya bagi kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini kami tidak hiraukan kamu menderita di dalam azab seksa, sebagaimana kamu tidak hiraukan persediaan untuk menemui hari kamu ini, dan tempat kamu ialah neraka, dan kamu tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Hari ini giliran aku lupa kepada kamu sebagaimana hari itu kamu lupa kepada aku. Atas dunia dulu, waktu mereka sedap dapat nikmat kurniaan Allah, mereka lupa kepada Allah, maka begitulah di hari akhirat Allah Ta'ala akan lupakan mereka. Hari itu di dunia kamu lupakan aku, yakni lupakan Allah. Allah kata halal, haram, sunat, makruh dan wajib, tapi kamu buat tak erti, buat tak peduli. Hari ini giliran aku pula buat tak erti kepada kamu. Hari akhirat esok-esok giliran Allah pula akan lupakan mereka. Inilah kepentingannya. Sebab itu setiap hari disebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim menerusi kalimah Bismillah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi ingat kepada kita, kita yang sebut Bismillahirrahmanirrahim itu hendaklah sedar dan faham bahawa kehidupan kita bukan setakat dunia sahaja. Kalau dunia saja tak apa. Kambing mati, habis cerita dan riwayat kambing. Ayam mati, kena sembelih, misal contoh, habis dah cerita riwayat ayam atas dunia ni. Walaupun ada ulama kata mereka juga, ayam-ayam tu juga dia akan dibangkitkan semula di hari akhirat, kemudian dia akan diperhitungkan dan dibalas dan sebagainya, kemudian akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Ada ulama yang membahaskan dan mentafsirkan serta menghuraikan begitu. Sebagaimana bila mana orang-orang mujrim dan orang-orang yang kafir ini melihat binatang-binatang tersebut selepas mendapat hukumannya kemudian menjadi debu yang berterbangan, akhirnya mereka sendiri menyatakan qala ya laitani, alangkah eloknya, qala Allahumma salli ala Muhammad, lupa dah ayat tu. Allah, ayat akhir surah. Lupa dah. Dia dah mari lupa tu, memang tak ingat terus dah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat dah. Tak ingat dah. Qala ya laitani kuntu turaba. Baru mari ingat. Alangkah indahnya, mereka menyatakan alangkah indahnya pada hari ini kami juga menjadi turaba, menjadi tanah ataupun menjadi debu-debu yang berterbangan. Jadi binatang-binatang ni ada dikatakan hidup semula ataupun dihidupkan juga di hari akhirat, kemudian dibalas dan sebagainya, kemudian binatang-binatang ni menjadi debu yang berterbangan. Orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kejahatan pun nak jadi super binatang juga. Alangkah indahnya pada hari ini kami pun jadi debu-debu yang berterbangan selepas dibalas ataupun selepas melalui hisab, timbangan amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Tapi tak boleh. Cerita kambing mati kemudian kita tanam habis cerita dia. Tak ada buka rekod dia.
Tapi kalau manusia mati kemudian kena tanam, lepas tanam tu ada cerita pula dalam kubur. Lepas dalam kubur ada cerita pula di hari akhirat. Itu masalah manusia. Jadi bila kehidupan kita begitu, tidak semata-mata di dunia, bahkan kita akan hidup semula di alam barzah, di alam kubur dan juga alam akhirat, maka kita kena sentiasa beringat bahawa hidup kita bukan setakat cerita dunia, bahkan ada lagi cerita di hari akhirat. Yang kita nak ialah kita bahagia bukan sahaja dunia, bahkan sampai ke akhirat. Itulah yang kita baca doa tiap-tiap kali kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bagikanlah kepada kami hidup dunia baik, tidak merempat, ada keluarga, rumah tangga baik, elok, sakinah. Atas dunia kita molek, elok, sentiasa dikurniakan nikmat dan rahmat daripada Allah. Wa fil akhirati hasanah. Itu lagi penting. Hari akhirat juga kita nak penyudah yang sangat baik. Bukan setakat penyudah yang sangat baik dan juga bahagia di hari akhirat, kita minta juga waqina azabannar, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ada orang penyudahnya baik tapi masuk neraka dulu. Tu kita tak nak. Penyudahnya dah habis dosanya apa semua, kemudian dipindahkan dia daripada neraka, masuklah dia ke dalam syurga. Ada juga orang hak lagu tu. Tapi yang kita nak bukan setakat dunia ni baik. Yang kita nak dunia baik, akhirat pun baik. Bukan setakat akhirat baik. Waqina azabannar, jauhkan kami, toksik dengan neraka ni. Bukan benda mainan neraka ni. Ada orang buat main, neraka tu panas ke, agak-agak boleh goreng keropok ke. Dia buat main goreng keropok pula. Tak boleh. Jangan buat main-main dengan benda-benda yang seumpama tu. Kalau padang mahsyar panas, elok juga boleh kita jual air teh ais. Suka-suka dia. Nak jual teh ais, apa benda, cakap benda lagu tu. Cakap orang yang jahil. Jadi kita nak bahagia dan selamat dunia, bahagia dan selamat juga di hari akhirat. Ar-Rahman bertujuan mengingati dunia, manakala Ar-Rahim untuk mengingati akhirat. Ar-Rahman, Allah amat pemurah di atas dunia. Tuhan baik belaka sama ada kepada orang jahat ataupun orang yang tidak jahat. Baiknya Tuhan, semua boleh makan dan bini, beranak, berkahwin, berkeluarga belaka. Manakala Ar-Rahim, Allah amat kasihan belas kepada orang mukmin sahaja. Sama ada kita hendak bubuh makna dalam bahasa Melayu Ar-Rahman itu yang amat pemurah dan Ar-Rahim bermaksud yang amat kasihan belas. Adakah sudah kena sesuai maknanya dalam bahasa Melayu? Itu kita kena merujuk kepada ahli bahasa. Tuan-tuan, saya kira cukup sekadar itu. Kita pun hampir masuk waktu fardu solat isyak. Sekian sekadar itu sahaja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita berhenti setakat tu dulu ya.